الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال. أما بعد. Yang dimuliakan pengurusi majlis Al-Fadil Ustaz Aulia hafizahullah ta'ala min kulli su'in fid dunya wal akhirah, Tuan Imam Masjid Subulus Salam, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita berada dalam majlis ilmu. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan 2 malam yang lepas, hadis yang berbunyi, man ghada ilal masjidi liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka Allah kurniakan kepadanya pahala seperti menunaikan haji yang sempurna. Allah kurniakan kepada kita pahala haji kalau kita boleh datang ke masjid untuk belajar atau mengajar. Syarat pertama masjid, syarat kedua belajar atau mengajar. Kalau seminggu 2 kali datang belajar di masjid, 2 kali haji dapat pahalanya. Kalau 3 kali mengaji, kuliah subuh, kuliah maghrib, 3 kali haji. Allah Ta'ala kurniakan amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak, maka berazamlah mengisi umur kita yang berbaki dengan pengajian-pengajian di dalam masjid. Kemudian, kalau kita tanam satu pokok yang berbuah, pokok durian, pokok mangga, pokok rambutan, kita ingin mendapatkan buah yang lazat daripada pokok yang kita tanam. Kalau kita tanam pokok bunga, kita ingin mendapatkan bunga yang cantik, maka buah yang kita perolehi itu tidak boleh berada di atas udara. Mesti buah itu berhubung dengan cabang atau ranting, dan ranting juga tidak boleh berada di atas udara. Mesti ranting itu berhubung dengan pohonnya. Inilah 3 komponen, 3 bahan yang penting untuk kita mendapatkan buah mangga daripada pokok mangga, buah rambutan daripada pokok rambutan, buah durian daripada pokok durian. Bermula daripada pohon, diiringi dengan ranting atau cabang, diiringi dengan buah. Maka demikian juga diri orang yang beriman. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala, buah itu memberikan kenikmatan kepada orang yang memakannya, menyukakan hati orang yang memakannya kalau buah itu sedap dan lazat. Namun buah itu tidak boleh berada di atas udara sendirian, melainkan dia perlu berhubung dengan ranting atau cabang, dan cabang itu berhubung dengan pohon. Maka orang yang baik, yang mendatangkan kenikmatan dan menggembirakan orang lain, perlu pada dirinya ada pohon, ada cabang dan ada buah.
Apa itu pohon? Akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ranting? Ia adalah syariah dan ibadah. Apa itu buah? Akhlak yang mulia ataupun budi pekerti yang baik. Maka 3 akhlak yang mulia yang menggembirakan manusia yang bergaul dengan kita tidak akan wujud melainkan terlebih dahulu wujudnya 2 perkara pada diri seseorang. Yang pertama, akidah yang betul. Akidah itu umpama pohon. Yang kedua, ibadah yang sempurna. Ibadah itu umpama cabang atau ranting. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Akhlak itu umpama buah yang lazat yang dinikmati oleh orang yang memakannya dan merasa gembira dan senang hati. Kalau kita tanam pohon rambutan tidak ada buah, tanam pohon durian tidak ada hasil buahnya, kita tanam pohon rambutan tidak dapat rambutan, kita akan tebang, buang buah itu, kerana tujuan kita tanam pokok yang berbuah untuk kita makan buahnya. Maka buah itu adalah akhlak yang mulia, tidak akan datang melainkan bermula daripada 2 perkara yang awal, yaitu akidah yang betul dan ibadah yang sempurna. Sebab itu di dalam Al-Quran pada muka surat yang kedua, ketika Allah menceritakan sifat orang-orang yang bertakwa, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, Allah iringi dengan 3 perkara tersebut. Yang pertama, iman, alladzina yu'minuna bil ghaib, akidah yang betul. Yang kedua, ibadah, syariah, akidah dan syariah. Wa yuqimuna as-salah, mereka mendirikan sembahyang. Dan yang ketiga, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia apabila dia mendapat manfaat, manfaatnya itu disebarkan, dikongsi dengan masyarakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menyumbangkan kepada orang lain, mereka menginfakkan kepada orang lain. Maka alladzina yu'minun lambang kepada akidah yang betul, kepada ilmu tauhid. Wa yuqimuna as-salah lambang kepada syariah yang betul, ilmu fiqh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun lambang kepada ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Sebab itu ulama menyatakan di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin, dikatakan bahawa kesimpulan daripada seluruh ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, untuk membentuk manusia berperibadi yang mulia, berakhlak mulia, bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada binatang. Kepada manusia banyak ayat, antara lain Allah berfirman wa qulu lin-nasi husna, ucapkan kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Allah tidak berfirman qulu lil mu'minin, qulu lil muslimin, la, qulu lin nas, ucapkan kepada manusia kata-kata yang baik. Dan di dalam hadis Tirmizi Nabi SAW bersabda wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas, bergaullah kamu dengan akhlak yang mulia. Dan ketika Sayyiduna Luqman hendak mendidik anaknya, yang pertama diterapkan kepada anaknya akidah yang betul. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah, sesungguhnya mensyirikkan Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Setelah akidahnya betul, tidak mensyirikkan Allah, mentauhidkan Allah, diterapkan, diajar. Dan di perkara yang kedua, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikan sembahyang, jaga ibadat. Setelah akidah betul, ibadah sempurna, tak cukup, mesti yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang ketiga, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Begitu juga sifat orang beriman. Al-iman menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah ialah keyakinan yang 100%, keyakinan yang mantap, at-tasdiqul jazim,
al-mutabiqu lil waqi' an dalil, keyakinan yang 100% yang sesuai dengan hakikat realiti yang sebenar beserta dengan dalil. Berdasarkan firman Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Namun ulama kita menyatakan nak bagi sempurna iman, keyakinan yang betul sudah bagus, tetapi mesti disertakan, dikembarkan, diregukan dengan ibadah yang sempurna. Banyak ayat Quran Allah menyimpunkan alladzina amanu wa amilus salihat, iman dan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah sertakan bagi mereka itu kecintaan. Ibadah yang sempurna menyempurnakan iman, menebalkan iman, menguatkan iman. Dan di dalam hadis dikatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang itu rajin pergi ke masjid, saksikanlah dia beriman. yakni ia mempunyai iman yang kuat. Iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan sebab bertambahnya ketaatan. Iman itu berkurang dengan sebab berkurangnya ketaatan atau dilakukan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala tidak beruntung di atas ketaatan yang kita lakukan, dan Allah taala tidak rugi di atas kejahatan makhluk yang melakukan kejahatan. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika min mulki syai'a. Kalau seluruh manusia dan jin daripada zaman Nabi Adam hingga kiamat menjadi manusia paling baik seumpama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nescaya kebaikan mereka tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Kalau semua manusia dan jin daripada zaman Nabi Adam hingga kiamat menjadi orang yang paling jahat seperti jahatnya Abu Jahal alaihi la'natullah, nescaya kejahatan mereka tidak akan mengurangkan kerajaan Allah sedikit pun. Hadis ini menjelaskan dan menyokong kepada firman Allah yang berbunyi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, sebenarnya kalian melakukan kebaikan kepada diri kalian sendiri. Jika kalian melakukan kejahatan, sebenarnya kalian melakukan kejahatan kepada diri kalian sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Sesiapa yang berbuat baik, kebaikan itu membawa keuntungan kepada dirinya. Sesiapa yang membuat jahat, maka kejahatan itu membawa mudarat dan bahaya dan siksa kepada dirinya. Kalau setiap orang berpegang dengan panduan ayat ini, dia akan mencari dan melakukan kebaikan di sebarang masa dan tempat yang ia hadiri. Sekiranya kita tidak mampu melakukan kebaikan, paling kurang jangan melakukan kejahatan. Mulut kita tak mampu bercakap baik, jangan cakap yang buruk dan jahat. Maka Nabi SAW bagi panduan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik, atau kalau tak mampu bercakap yang baik, hendaklah dia berdiam diri, jangan cakap yang jahat. Kerana setiap kebaikan yang kita lakukan bukan menguntungkan Allah, tetapi menguntungkan diri kita sendiri. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat bukan merugikan Allah, tetapi mengundang kemudaratan kepada orang yang jahat itu sendiri. Insan yang beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkatan daripada langit dan bumi. Insan yang zalim dan fasik, Allah boleh datangkan malapetaka daripada langit bila-bila masa. Firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Penduduk mana-mana tempat beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pelbagai kebaikan, pelbagai keberkatan daripada langit dan bumi. Dan orang yang fasik dan zalim, Allah berfirman, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsukun. Kami turunkan kepada orang yang zalim itu siksa daripada langit disebabkan kefasikan mereka. Maka setelah kita mempunyai iman yang betul, iman ulama mazhab ahli sunnah wal jamaah yang disokong oleh Quran, yang disokong oleh hadis,
Antara ayat Quran yang menjelaskan tentang kebenaran ahli sunnah wal jamaah ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Ketika ayat ini diturunkan, Nabi SAW menepuk badan Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dan menyatakan, hum qaumu hadza, inilah kaum yang kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka. Daripada keturunan beliau lahir imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Di dalam hadis, sataftariqu ummati ila 73 firqah, umatku akan berpecah kepada 73 puak. Satu masuk syurga, yang baki lagi masuk neraka. Siapakah satu golongan yang masuk syurga itu, wahai Rasulullah? Satu riwayat menyatakan, ma ana alaihi wa ashabi, jalan aku dan para sahabat aku. Riwayat yang lain, ahlu sunnati wal jamaah. Sayyidina Abdul Hasan al-Asy'ari ketika malam bulan Ramadan, pada 10 malam yang awal, bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepada Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, ya Ali, unsuril madhahib al-marwiyata anni fa innaha 'alal haqq, fa innaha 'alal haqq. Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripada aku, sesungguhnya ia adalah mazhab yang betul. Dia tidak melakukan apa yang diperintah oleh Nabi SAW dalam mimpinya. 10 hari yang kedua, bermimpi kali yang kedua, Nabi SAW suruh-suruhan yang sama pada bulan Ramadan, ia tidak laksanakan. 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, pada malam 27 Ramadan, dia bermimpi kali yang ketiga. Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Aliyu, unsuril madahib al-marwiyata anni fa innahu 'alal haqq, fa innaha 'alal haqq, fa innallaha sayamudduka bimadadin min indih. Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripadaku, ia adalah mazhab yang betul. Allah akan memberikan pertolongan kepada engkau dari sisinya. Lalu ia bangun dan menyusun mazhab ahli sunnah wal jamaah, sehingga dia dikenal sebagai imam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu disebut tauhid. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ru'yah salihah yang Allah bagi kepada kekasihnya. Di sudut ibadah, kita dituntut untuk mentaati Allah dan Rasul, berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan qiyas. Al-Quran dan Sunnah tak cukup, ijma' ulama, qiyas yang dilakukan oleh ulama. Maka ulama ahli sunnah menyatakan pegangan kita adalah Quran, Sunnah dan mengikut ulama. Ayat yang suruh mengikut Quran banyak, ayat yang suruh mengikut hadis banyak, ayat yang mengikut ulama juga ada. Sebagaimana Quran itu pemberi petunjuk, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nabi SAW juga pemberi petunjuk, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sebagaimana Allah menyatakan Quran memberi petunjuk, hadis memberi petunjuk, Allah juga menyatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahdun, imam-imam yang memberi petunjuk. Maka dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah, dalam kitab Al-Mazhabiyah lil Buti rahimahullah, menyatakan bahawa wajib bagi orang awam yang tidak mampu berijtihad, dan wajib kepada orang alim yang tidak mampu berijtihad, yang tak sampai peringkat ulama mujtahid. Orang awam dan orang alim yang tidak mampu berijtihad wajib bertaklid, mengikut kepada imam mujtahid berdasarkan arahan Allah dalam ayat yang berbunyi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli zikir di sini adalah ahli ilmu, ulama mujtahid di sisi tafsiran sebagian ulama. Maka kita di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di selatan Thailand, kita ditakdirkan oleh Allah menerima mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk dalam ahli zikr. Imam Syafi'i telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan lahir seorang ulama daripada bangsa Quraisy yang ilmunya memenuhi pelosok dunia. Hadis yang kedua, qaddimu Quraisyan wa ta'allamu min Quraisy. Utamakan bangsa Quraisy dan ambillah ilmu daripada ulama keturunan Quraisy.
kedua-dua hadis itu, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Begitu juga kata Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Jami' Karamatil Awliya lil Imam An-Nabhani, ditujukan kepada Imam Syafi'i, ditafsirkan kepada Imam Syafi'i. Dan dalam kitab Manaqibus Syafi'i diceritakan ketika Imam Syafi'i masih kecil, masih seorang remaja, kanak-kanak, di malam hari bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda kepada Imam Syafi'i, "Ya ghulamu mimman anta?" Wahai budak, dari mana kamu datang? Lalu jawab Imam Syafi'i, "Ana min rahtika ya Rasulullah." Saya daripada keluarga engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, "Udnu minni," mari dekat saya. Fadanautu minhu, maka aku mendekati Nabi SAW. Fa akhraja riqahu fa amarrahu ala lisani wa fi fami wa ala shafatayya wa adkhalahu fi fami summa qala imdi barakallahu fik. Lalu Nabi SAW mengeluarkan air liur baginda yang mulia, disapu di kedua bibirku, disapu di lidahku, dimasukkan ke dalam mulutku. Kemudian baginda bersabda, "Pergilah, semoga Allah memberkatimu." Ketika Imam Syafi'i sudah tua, Imam Syafi'i menyatakan, "Aku tidak pernah salah walaupun sepatah membaca hadis Nabi SAW, dan tidak pernah salah membaca syair-syair berkat air liur baginda dimasukkan ke dalam mulutku ketika aku masih remaja dan kanak-kanak." Itu Imam Syafi'i yang Allah kurniakan ru'yah salihah, mimpi yang baik. Dan ada ulama-ulama menyusun kitab menceritakan bagaimana Allah anugerah kepada Imam Syafi'i luar biasa. Seorang khalifah, disebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa, bermimpi jumpa Nabi SAW. Tanya Rasulullah, nak ikut mazhab siapa? Dikatakan mazhab Imam Syafi'i. Saya susun dalam satu kitab 7-8 kisah mimpi seseorang berjumpa Nabi SAW tentang kehebatan Imam Syafi'i, tentang kehebatan Imam Bukhari, tentang kehebatan ulama Quran. Imam Nafi' setiap kali mengajar mulutnya keluar bau kasturi, dihidu oleh mereka yang berada dalam majlis Al-Quran. Wahai Imam Nafi', kenapakah engkau setiap kali duduk dalam majlis kami menghidu bau wangi yang semerbak lebih daripada kasturi? Jawab Imam Nafi', "Satu malam aku bermimpi jumpa Nabi SAW baginda membaca Quran di mulutku. Semenjak hari itu, setiap kali aku baca Quran, Allah keluarkan bau wangi daripada mulutku." Imam Bukhari pun sama, Imam Abu Hasan Al-Syazuli, Imam Ghazali. Seseorang bermimpi melihat Nabi SAW dengan beberapa sahabat. Lalu seorang ulama itu berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya baca kitab Qawaidul Aqaid di hadapan engkau?" Karangan Imam Ghazali rahimahullah. Nabi SAW mendengar, mengakui, lalu dia dibaca. Apabila sampai kepada cerita tentang Nabi SAW, Rasulullah tersenyum dan Rasulullah bertanya, "Ainal Ghazali?" Di manakah Imam Ghazali? Imam Ghazali berada ketika itu dan menyatakan, "Saya Rasulullah." Maka Nabi SAW menghulurkan tangannya kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali mencium tangan Nabi SAW. Inilah tokoh-tokoh yang disusun dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan orang yang berada dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita dapati bahawasanya iman itu perlu disuburkan, perlu dikuatkan, perlu ditebalkan dengan amalan yang saleh, dengan amalan ibadat. Cukupkah seseorang itu sudah beriman dan beramal saleh? Tak cukup. Kena tambah yang ketiga, yaitu berakhlak mulia. Sekadar dia sudah beriman, sekadar dia sudah beribadat, tetapi kelakuannya tidak baik, tak cukup. Kerana Nabi SAW bersabda, "Al-imanu a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza 'anit tariq." Iman itu yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan. Al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 63 cabang atau 73 cabang, malu itu salah satu daripada cabang iman. Dan Imam Baihaqi mengarang kitab lebih daripada 10 jilid kalau tak silap,
tajuk dia Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Menunjukkan bahawa iman itu dengan keyakinan yang betul bagus, iman itu dengan ibadat yang sempurna bagus, tetapi perlu disertakan dengan yang ketiga, akhlak yang mulia. Ketika ditanya kepada Nabi SAW tentang seorang perempuan yang rajin berpuasa sunat dan rajin berqiyamul lail di malam hari, tetapi dia suka menyakiti jiran dengan lidahnya, bagaimana pandangan Nabi SAW terhadap perempuan itu? Baginda bersabda, tidak ada sebarang kebaikan kepada dia, dia adalah ahli neraka. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an imra'atin taqumul laili wa tasumun nahar walakinnaha sayyi'atul khuluqi tu'zi jiranaha bilisaniha faqala sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha innaha finnar. Seorang perempuan yang rajin ibadat sunat fardu, apalagi lebih puasa sunat setiap hari, qiyamul lail setiap malam, dia ada satu kelaku buruk, suka menyakiti jiran dengan lidahnya. Nabi SAW bersabda, tidak ada sebarang kebaikan kepada perempuan itu, dia bakal masuk neraka. Dan kita pernah belajar bagaimana hadis seseorang yang buat jahat kepada binatang. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Seorang perempuan masuk neraka kerana seekor kucing yang dikurung, tidak diberi makan, tidak dilepaskan untuk cari makan sendiri. Kucing itu mati kelaparan, maka perempuan itu masuk neraka walaupun dia ahli ibadah. Dan seorang lagi masuk syurga kerana memberi minum seekor anjing. Dia berjalan di tengah padang pasir, berjumpa perigi. Dia haus dan dahaga. Dia masuk dalam perigi itu lalu minum air. Dia naik ke atas, dia lihat seekor anjing sedang menjilat tanah kerana terlalu lapar dan dahaga. Lalu dia berkata, asabahu ma asabani, anjing ini sedang dahaga seperti mana aku telah dahaga. Dia masuk kali yang kedua ke dalam perigi, ambil air dengan kasutnya, diletak di mulut dan dibagi kepada anjing itu. Lalu anjing itu minum, maka fasyakarallahu lah, Allah berterima kasih kepadanya, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Buat baik dengan binatang boleh masuk syurga, buat jahat dengan binatang sebaliknya, apalagi dengan manusia. Maka Nabi SAW merupakan sayyidul sahibul akhlaqil hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baginda merupakan contoh ikutan yang terbaik. Ada banyak kisah disebut oleh ulama bagaimana baginda memiliki akhlak yang mulia, bahkan baginda berhadapan dengan orang jahat dengan kelakuan yang baik. Sebagai contoh, seorang Yahudi bernama Zaid ibn Sa'nah, dia orang Yahudi, membaca kitab Taurat, mengenali sifat Nabi SAW dari satu sifat ke satu sifat. Lalu ia datang kepada Nabi SAW, dia belum Islam. Wahai Muhammad, aku ingin membeli kurma kepada engkau. Engkau suruhlah mana-mana orang yang ada kurma bagi kepada aku bayar duit, nanti aku terima dalam tarikh sekian-sekian. Ini memberi makanan yang dijanjikan. Maka dia bayar duit. Setelah hampir tiba tarikh yang dijanjikan, 2-3 hari sebelum tarikh itu tiba, dia datang dengan muka yang bengis. Dia cekak baju Nabi SAW. Dia marah kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, aku mengetahui engkau adalah keturunan Abdul Muttalib, dan aku tahu Bani Abdul Muttalib ni golongan yang suka menunda hutang, janji tak pernah betul. Dia maki hamun, dia kutuk Nabi SAW. Sedangkan hari yang dijanjikan belum tiba, 2 atau 3 hari lagi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus meminta izin untuk membunuh. Kamu berani kata kepada Rasulullah di hadapan aku dengan sedemikian? Maka Nabi SAW berpaling kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Umar, bukan ini yang kami berdoa berhajat kepada engkau. Alangkah baiknya jika engkau menasihati dia supaya meminta hutang dengan baik, dan alangkah baiknya jika engkau menasihati aku untuk membayar hutang dengan baik. Wahai Umar, bawa lelaki ini pergi ke gudang, berikan apa yang dia perlukan, dan tambah 20 gantang lebih daripada apa yang diperlukan,
sebagai satu balasan terhadap sikap engkau yang menakutkan dia dan ingin membunuh dia sebentar tadi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membawa lelaki itu, memberikan nilai yang sepatutnya dia dapat dan ditambah yang lebih. Wahai Umar, kenapa engkau bagi lebih? Rasulullah SAW menyuruh aku bagi lebih kerana nak menggembirakan kamu setelah aku menakutkan kamu untuk membunuh kamu tadi. Wahai Umar, kamu kenalkah aku siapa? Tidak. Aku Zaid ibn Sa'inah, pendeta Yahudi. Aku di antara orang yang paling kaya di Madinah. Aku mengkaji muka Rasulullah Nabi Muhammad setelah melihat wajahnya. Lalu aku dapati semua sifat-sifat dalam kitab Taurat itu ada, melainkan dua sifat yang aku belum lihat. Sifat pertama, apabila dia berhadapan dengan orang yang kurang ajar, orang yang bengis, yang tidak sopan, ia berhadapi dengan lemah lembut dan sopan santun. Semakin orang itu kurang ajar, semakin sopan santun yang lahir daripada beliau. Aku nak menguji dua sifat ini, maka aku datang dalam keadaan sedemikian, sedangkan tarikh yang dijanjikan belum tiba. Maka aku sudah melihat apa yang disebutkan itu. Sekarang aku mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dia pergi kepada Nabi SAW, mengucap kepada Nabi SAW dan menyatakan separuh daripada kekayaan aku berikan kepada Nabi SAW, itu Islam. Nabi SAW berhadapan dengan orang yang tidak baik dengan kelakuan yang baik, sehingga menyebabkan orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling jelas, yang paling kuat, pada hari pembukaan kota Mekah, baginda mampu untuk membalas dendam terhadap kejahatan penduduk Mekah. Baginda memaafkan mereka dengan menyatakan izhabu fa antumut tulaqa, pergilah aku bebaskan kamu. Kalau Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memaafkan abang-abangnya yang melemparkannya ke dalam perigi, Nabi SAW memaafkan sebahagian besar penduduk Mekah, sehingga penduduk Mekah masuk ke dalam Islam beramai-ramai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baginda membalas kejahatan penduduk Mekah yang telah membunuh para sahabat, yang telah berperang pada sahabat, yang menindas para sahabat, yang menyakiti baginda, dengan memaafkan mereka. Lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari pembukaan kota Mekah, baginda mengelilingi tawaf di keliling Kaabah. Seorang lelaki bernama Fadalah membawa pedang, membawa pisau dengan niat untuk membunuh Nabi SAW. Dia tawaf berdekatan dengan Nabi SAW. Wahai Fadalah, kenapa engkau tawaf dekat aku? Saya ingin beribadat dekat dengan engkau, wahai Rasulullah. Apa yang ada dalam hatimu? Saya hanya ingin berzikir di tepimu, wahai Rasulullah. Nabi SAW mengetahui dia nak bunuh Rasulullah SAW, meletakkan tangan atas dadanya, mendoakan taufik dan hidayah kepadanya. Lalu sebelum tangan baginda diangkat, kebencian dan kemarahan bertukar menjadi kasih. Lalu dia beriman kepada Allah pada ketika itu. Rasulullah tahu orang nak bunuh dia, Rasulullah membalas dengan balasan yang baik. Begitu juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Umar ibn Wahb al-Jumahi. Setelah selesai peperangan Badar, anaknya ditawan oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Dia sempat lari pulang ke Mekah. Dia masuk dalam Hijr Ismail, berbicara dengan Safwan ibn Umayyah, mengenangkan tokoh-tokoh Quraisy yang mati dibunuh dalam peperangan Badar, mengenangkan Abu Jahal, mengenangkan Al-Walid, mengenangkan Utbah dan sebagainya. Dia bersedih mengenangkan ketua-ketuanya dibunuh dalam peperangan Badar, dan dia berceritakan kesedihannya itu, meluahkan perasaannya di hadapan Safwan ibn Umayyah yang belum memeluk Islam. Lalu dia berkata, sekiranya tidak kerana dua perkara, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Perkara yang pertama, aku memiliki hutang yang belum selesai dibayar. Perkara yang kedua, aku memiliki isteri dan anak-anak yang perlu disara belanja mereka. Kalau tidak kerana aku masih memiliki hutang yang belum dibayar, kalau tidak kerana aku memiliki isteri dan anak-anak yang perlu disara, diberikan keperluan hidup, wang ringgit untuk dibelanjakan, aku akan keluar ke Madinah sekarang ini untuk membunuh Muhammad. Lalu kata Umayyah, Safwan ibn Umayyah berkata, hutang kamu aku jamin. Siapa sahaja yang kamu hutang,
berapa nilai yang kamu hutang, bagi tahu, aku bayar semua. Isteri dengan anak kamu, aku belanja, aku sara hidup mereka sampai mati. Mendengarkan dua jaminan itu, kata Umair ibn Wahbin, tolong rahsiakan perbualan kita berdua. Aku ingin ke Madinah sekarang ini untuk membunuh Muhammad. Dia pulang ke rumah, meletakkan racun di pedangnya, lalu dia menaiki kuda menuju ke Madinah. Sampai dekat di Masjid Nabawi, dia bertembung dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ingin sekat dan membunuhnya, kerana Sayyidina Umar tahu dia adalah musuh dalam peperangan Badar. Nabi SAW kata, biarkan dia masuk bertemu aku. Wahai Umair, apa tujuan kamu datang ke sini? Aku datang ke sini nak memastikan anak aku yang kamu tawan dilayan dengan baik. Kenapa kamu bawa pedang bersama kamu? Orang lelaki jalan bawa pedang biasa, dan pedang ini tidak ada manfaat apa-apa kepada aku. Cakap dengan benar, apa niat kamu datang ke sini? Niat aku hanya untuk memastikan kamu layan baik anak aku. Lalu Nabi SAW bersabda, bukankah kamu telah masuk dalam Hijr Ismail? Kamu berdialog dengan Safwan, menceritakan dan mengenang tokoh-tokoh Quraisy yang mati dibunuh dalam peperangan Badar. Lalu kamu berkata, jika tidak kerana memiliki hutang yang banyak dan memiliki anak isteri yang perlu disara, aku akan keluar ke Madinah membunuh Muhammad. Dan kata-katamu itu dijamin oleh Safwan. Lalu kamu berdatang dengan tujuan itu. Wallahu hailun baini wa bainak. Allah akan menghalang tujuanmu untuk membunuhku itu. Kata Safwan, aku baru tahu kau Nabi dan Rasul kerana dialog aku dengan Safwan. Kata Umair, tidak ada siapa yang tahu rahsia kami berdua. Tiba-tiba Nabi SAW menceritakan daripada awal sampai akhir setiap perkataan yang diucapkan oleh mereka berdua. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, balik ke Mekah menjadi pendakwah. Nabi SAW tahu orang main nak bunuh baginda memberikan penjelasan yang sehingga kau untuk akor tentang kerasulan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita baca sejarah ulama pun ada yang mengambil pendekatan sedemikian. Apabila orang buat jahat dengan kita, kita diberikan 3 pilihan. Pilihan pertama, kita membalas seperti apa yang dia buat kepada kita. Berdasarkan firman Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'atada 'alaikum." Sesiapa yang berbuat jahat kepada kamu, kamu boleh balas seumpama yang dia buat itu. Dia kutuk kita sepatah, kita kutuk dia sepatah. Boleh. Pilihan yang kedua, dia buat jahat kepada kita, dia kata keburuk kepada kita, kita diam, biar dia saja jahat, kita tak jahat. Kalau kita balas, kita jahat juga, maka biarkan dia seorang saja. Yang pertama boleh, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kepada orang jahat, satu kejahatan seumpama itu. Pilihan kedua, kita berdiam diri biar dia juga jahat seorang-seorang. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza nataqa safihun fa khairu ijabatin lahu sukutu." Apabila orang yang bodoh itu bercakap, kurang ajar itu bercakap, sebaik-baik jawapan kepadanya ialah berdiam diri. Pilihan yang ketiga paling baik. Apabila dia berhadapan kamu dengan perbuatan jahat, kurang ajar, kamu balas dengan yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat di dalam suratul Furqan. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berhadapan dengan kejahatan penduduk Mekah, ketika berhadapan dengan kejahatan Fadalah yang nak membunuhnya, ketika berhadapan dengan Umair ibn Wahbin. Baginda membalas kejahatan orang-orang yang jahat dengan mencari jalan dan mempamerkan kata-kata dan akhlak yang menyebabkan Allah beri taufik dan hidayah kepada mereka. Maka apa yang dapat kita petik daripada kemuliaan Nabi SAW ialah baginda mengajar kepada kita akhlak yang mulia, yang merupakan regu kepada iman. Iman, kepercayaan disertakan dengan ibadat, disertakan dengan akhlak. Dan yang keempat, iman itu dengan mendapat kemanisan iman. Ini yang paling tinggi. Zaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba bil islami dina. Ay Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasula. Akan merasai kemanisan iman itu orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai cara hidupnya, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul.
himpunan keempat perkara ini, iman dengan arti keyakinan yang betul beserta dalil, iman dengan arti disertakan dengan ibadah yang sempurna, iman dengan disertakan akhlak yang mulia. Himpunan tiga perkara ini, iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf, akan mendapatkan yang keempat, iaitu halawatul iman, zauq, kemanisan iman. Man zaqa araf, wa man lam yazuq lam ya'rif wa lam yadri wa lam yashtaq idh syauq tabi'a zauq. Orang akan dikurniakan kemanisan iman. Allah kurniakan kemanisan iman kepada para sahabat sehingga mereka mengorbankan hidup mereka dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang banyak baca Quran, ada di kalangan mereka yang banyak berjihad, ada yang di kalangan mereka yang banyak solat dan sebagainya, karena Allah kurniakan kemanisan iman. Seorang lelaki di kalangan keturunan Nabi SAW yang bernama Sayyidina Ali Zainul Abidin juga berhadapan dengan orang yang kurang sopan dengan dirinya. Dia membalas dengan apa yang dibalas oleh Nabi SAW kepada penduduk Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Dia sedang mengajar dalam majlisnya, datang seorang maki hamunnya, kutuk dia, laknat dia di hadapan murid-muridnya. Dia berdiam diri, tidak menjawab. Lalu kawan tu kata, dia biarkan kawan tu kata sehingga selesai dan diam diri. Dia kata lagi, kalau kamu ada lagi nak kata saya, nak kutuk saya, nak memburukkan saya, sila sambung, saya nak dengar lagi. Sehingga kan kawan kata, tak ada dah, habislah saya kutuk kamu. Dia kata, tunggu sebentar. Dia masuk dalam rumah, dia ambil wang yang banyak, wang dinar. Dia ambil madu lebah yang lazat. Dia pergi bagi kepada orang yang jahat, yang kata kepada dia, nah, aku hadiah kepada kamu duit, aku hadiah kepada kamu madu lebah yang mahal. Murid-muridnya bertanya, kenapa engkau memberikan benda yang baik, bagi wang yang banyak, bagi madu lebah yang mahal kepada orang yang datang kutuk kamu, buat jahat kepada kamu? Dia menjawab dengan sepatah kata-kata, kullun yunfiqu bima indah. Setiap orang itu akan memberikan apa yang ada dalam dirinya. Maksudnya dalam diri orang ini jahat, benci, buruk, dia akan keluarkan yang buruk. Dalam diri saya yang baik, saya kesian pada dia, kalau saya tak maaf kepada dia masuk neraka, dan saya rahmat kepada dia, dan saya dapat pahala dengan kejahatan dia, maka saya bagi hadiah kepada dia. Lalu orang itu berkata, aku bertaubat daripada memusuhi engkau, aku diupah untuk maki hamun kamu, kamu bagi duit lebih banyak daripada orang yang upah tadi. Lalu orang itu bertukar menjadi orang yang baik kerana diberikan kebaikan oleh seorang ulama di kalangan Nabi, keturunan Nabi SAW, yang membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Lalu Allah mengubah diri orang itu daripada musuh jadi mencintai dan mengasihinya. Inilah yang Nabi SAW miliki dan diperoleh oleh para sahabat. Wa man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihat Nabi SAW kali pertama, mereka merasa hebat, kagum, takut, gerun kepada Nabi SAW. Apabila mereka bergaul dengan baginda, mereka mengasihi baginda lebih daripada kasih kepada diri sendiri. Pada diri Nabi SAW ada al-mahabbah wal-mahabah, kecintaan dan ketakutan, kecintaan dan kehebatan. Para sahabat melihat, rasa kagum kepada Rasulullah dan sama-sama cinta kepada Nabi SAW. Maka dengan akhlak yang mulia, sesiapa sahaja yang memiliki akhlak yang mulia, dia akan menarik minat orang cinta kepadanya. Kanak-kanak akhlak mulia, orang tua suka. Orang tua akhlak mulia, kanak-kanak suka. Manusia berakhlak mulia dengan binatang, binatang kasih. Akhlak yang mulia ini mengundang kasih sayang pelbagai masyarakat, mengundang kasih sayang Allah dan Rasul, mengundang kasih sayang sesiapa sahaja yang bergaul dengan kita. Maka kita memerlukan, setelah kita memiliki akidah yang betul, ibadah yang sempurna, kita perlukan kepada akhlak yang mulia untuk kita kenali dan kita hias pada diri kita. Perlu mengenali akhlak yang buruk untuk kita jauhi. Kitabul Muhlikat, kitab yang membicarakan akhlak-akhlak yang buruk. Dalam kitab Ihya, dalam kitab Imam Ghazali, perlu dikenali untuk kita jauhi. Kitabul Munjiyat, kitab membicarakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Hidayatus Salikin, untuk kita kenali dan hias pada diri kita. Akhlak yang buruk kita pelajari untuk jauhi.
araftu syarra la min ajlihi wa innama litawaqqihi man lam ya'rifi syarra yushiku an yaqa'a fi. Aku kenali akhlak buruk untuk aku jauhi. Siapa yang tak kenal akhlak buruk dibimbangi dia terjerumus kepada akhlak tersebut dalam keadaan dia tidak sedar. Aku mengenali akhlak yang mulia untuk aku hias pada diriku. Maka at-takhalli 'anil razail wat-tahalli bil fadail, at-takhalli 'anil akhlaqil madhmumah wat-tahalli bil akhlaqil mahmudah, mengosongkan diri daripada akhlak yang buruk, menghias diri dengan akhlak yang mulia, yang elok, adalah merupakan keperluan kita bersama supaya kita mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul dan di kalangan masyarakat. Nabi SAW menyatakan orang yang paling hampir dengan aku dalam syurga orang akhlaknya mulia. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa. Nabi SAW menyatakan orang yang berakhlak mulia diberikan pahala seperti orang yang rajin berpuasa sunat dan bersolat sunat. Orang mukmin yang berakhlak mulia la yudriku bi husni khuluq, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya orang beriman itu dengan sebab akhlaknya mulia diberikan kedudukan orang yang rajin berpuasa sunat dan rajin berqiyamul lail. Dan ketika sahabat bertanya apakah yang menyebabkan manusia masuk syurga, baginda menjawab bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Iblis alaihi laknatullah ilmunya banyak, iblis alaihi laknatullah ibadatnya banyak. Ibadat yang banyak, ilmu yang banyak tidak mencukupi kerana tidak ada akhlak. Aba wastakbara, enggan melaksanakan perintah Allah, wastakbara dan takabbur, wa kana minal kafirin. Iblis ada padanya hasad dengki kepada Nabi Adam. Iblis ada padanya ujub, kagum kepada diri sendiri. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis ada padanya takabbur. Iblis enggan melaksanakan perintah Allah walaupun dia ilmu banyak, guru kepada malaikat, walaupun dia ibadat banyak, tidak ada satu tempat sebesar tapak tangan yang dia tidak sujud kepada Allah. Kata dalam kitab Minhajul Abidin, ibadat yang banyak tidak menolong iblis alaihi laknatullah, ilmu yang banyak tidak menolong iblis alaihi laknatullah, kerana tidak ada padanya akhlak yang mulia. Dia takabur, dia ujub, dan dia hasad dengki, dan dia enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat yang sempurna yang telah kita lakukan bagus, ilmu yang kita tuntut bagus, tapi tak cukup, melainkan perlu dikembar dengan berusaha menghayati akhlak yang mulia. Kerana itulah yang menyebabkan perbezaan antara kekasih Allah dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat 3 jenis peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW. 1 peperangan Badar, 2 peperangan Uhud, 3 peperangan Hunain. Peperangan Uhud dikalahkan pada peringkat awal kerana mereka tidak melanggar larangan Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada 50 orang yang ditempatkan di atas bukit, apapun terjadi jangan tinggal bukit ini, kalau menang ataupun kalah. Bila mereka melihat harta banyak di hadapan, musuh lari bertempiaran, sebahagian terbunuh, mereka lupa larangan perintah dan larangan. Perintah untuk tetap di atas bukit dan larangan untuk turun. Daripada 50 orang, 40 lebih yang turun, tinggal tak sampai 10 orang yang turun. Allah berikan kekalahan peringkat awal disebabkan pada hari tersebut, walaupun esoknya Hamraul Asad, mereka sahabat pergi dan perang, musyrikin lari balik kerana perintah dan larangan Nabi SAW tidak dipatuhi oleh sebahagian sahabat pada ketika itu. Namun Allah mengampunkan mereka, kata dalam Quran. Sementara peperangan Hunain, para sahabat kagum dengan bilangan yang ramai, ada sifat ujub, sifat mazmumah satu saja, iaitu ujub. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Pada hari peperangan Hunain kamu merasa kagum dengan bilangan yang kamu yang ramai. Bilangan yang ramai tidak memberi pertolongan dan kejayaan kepada kamu peringkat awal. Sementara dalam peperangan Badar, para sahabat merasa rendah diri kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah. Lalu Allah berikan pertolongan dengan sebab sifat yang mulia. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah.
Allah tolong kamu dalam peperangan Badar ketika kamu merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah diri di hadapan Allah. Maka 3 peperangan itu mengajar kepada kita pertolongan Allah diberikan kepada para sahabat yang memiliki sifat yang mulia, yaitu at-tazallul wat tawadhu' lillah wal inkisar lillah. Dan peringkat awal peperangan Hunain ditimpa kekalahan kerana ada satu sifat mazmumah, iaitu ujub. Maka kepada diri kita berapa banyak sifat yang buruk. Mungkin ada takabur, mungkin ada ujub, mungkin ada riya, mungkin ada al-kaslan, malas, mungkin ada lemah dalam melakukan kebaikan. Maka kadang-kadang pertolongan Allah lambat sampai kepada kita kerana sifat-sifat mazmumah tidak kita kenali dan buang pada diri kita. Kalau kita berusaha bagi ada sifat mahmudah, pertolongan Allah akan datang sebagaimana Allah telah menolong tentera Badar yang bersifat zillah, merendah diri dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita mempelajari akidah yang betul dan menghayatinya, di samping kita berusaha menjaga ibadah yang sempurna, hendaklah kita mempelajari akhlak yang buruk untuk dikenali dan dijauhi, akhlak yang mulia untuk dikenali dan dihayati. Maka orang yang menghimpun pada dirinya akidah yang betul, ibadah yang betul dan akhlak yang mulia, pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala di sebarang masa dan tempat sebagaimana Allah telah menolong kekasih-kekasihnya. Maka di antara kitab yang boleh kita pelajari akhlak yang mulia ialah kitab Riyadhus Salihin yang dipelajari di masjid, tuan-tuan. Menghimpunkan hadis-hadis tentang akhlak yang mulia lebih kurang 2000 hadis. Bacalah bab apa, tajuk apa sekalipun, dia akan memberikan panduan kepada bagaimana nak menghayati akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Mengaji khatam ulang, jangan berhenti mempelajari kitab seumpama sedemikian, kerana ia mendatangkan maklumat-maklumat, kemanisan-kemanisan iman, panduan-panduan yang berguna untuk kita menjadi orang yang baik, orang yang saleh, yang mendapat doa daripada muslimin, daripada manusia dan jin, daripada malaikat di langit ketika mereka membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kurniakan kesejahteraan kepada kami dan kepada hamba Allah yang saleh. Hamba yang saleh itu kalau kita masuk dalam tu, semua doa mai kat kita. Semua doa orang yang baca dalam sembahyang fardu, sembahyang sunat, kita peroleh sama. Kalau kita orang yang saleh. Siapakah orang yang saleh? Orang yang menunaikan kewajipannya kepada Allah sebagaimana sepatutnya, dan orang yang melakukan kewajipannya kepada manusia dan kepada makhluk Allah sebagaimana yang sepatutnya. As-salih huwa alladhi yuaddi huquq Allah kama yanbaghi wa yuaddi huquqan nas kama yanbaghi. Ketika kita selesai wudu, kita diajar baca doa minta jadi orang yang saleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ketika kita nak tidur, kita minta doa supaya jadi orang saleh. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Ya Allah, dengan namamu aku tidur, aku meletakkan lambungku. Jika engkau mematikan aku dalam tidurku ini, maka kasihanilah daku. Jika engkau menghidupkan daku pagi besok tidak mati dalam tidur, maka peliharalah daku sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Maka doa menjadi orang yang saleh dan usaha untuk menjadi orang yang baik merupakan keperluan kita bersama, dan orang yang saleh adalah salah satu daripada kumpulan dalam syurga. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Seorang nabi berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf kata, aku dapat pangkat besar jadi menteri keuangan dalam negara. Aku dapat ilmu yang banyak sehingga aku boleh mentafsirkan mimpi, boleh tahu perkara akan datang. Tak cukup ilmu banyak, tak cukup pangkat besar dalam negara, dalam dunia. Aku nak lagi dua. Yang pertama, matikan aku sebagai orang muslim yang beristiqamah, yang patuh kepada Allah sebagai seorang muslim. Dan selepas aku mati, sertakan aku dengan orang-orang baik di dalam syurga. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam keadaan muslim, patuh pada Allah, sertakan aku dengan orang saleh. Kita nak duduk dengan orang saleh dalam syurga, kita kena duduk dengan orang saleh di dunia. Kena rajin duduk dengan orang saleh dalam masjid.
dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, mempelajari tulisan orang-orang saleh, menziarahi orang-orang saleh, dapat nasihat orang-orang saleh, dapat doa orang-orang saleh. Orang saleh ini mendapat doa daripada seluruh dunia, daripada kalangan manusia dan jin Islam dan para malaikat di langit. Kata ulama, ketika orang-orang Islam membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, maka kita pelajarilah kitab Riyadhus Salihin, kita kenalilah akhlak yang buruk untuk dijauhi, kita kenalilah akhlak yang mulia untuk kita hayati dengan himpunan akidah yang betul, ibadah yang betul dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah kurniakan kemanisan iman, kemanisan melakukan kebaikan dan kepahitan dan dalam melakukan keburukan. Antara doa yang boleh kita baca untuk kita mendapat kesukaan dalam kebaikan dan kebencian kepada keburukan, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Doa ini dibaca oleh Nabi SAW selepas selesai peperangan Uhud dalam kitab sirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami cinta kepada iman dan hiaskan iman dalam hati kami, dan jadikan kami orang-orang yang benci kepada kufur, benci kepada perkara fasik, benci kepada perkara maksiat. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang berada di atas jalan-Mu yang lurus, di kalangan orang yang senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk-Mu. Maka mudah-mudahan kita dapat koreksi diri, muhasabah diri, cek balik. Sekarang ni aku suka tak yang Allah dan Rasul suka? Berarti aku sudah mendapat kemanisan iman dan terhias cantik dalam hati. Aku benci tak yang Allah dan Rasul benci? Aku sudah mendapat kemanisan iman dan terhias iman dalam hati aku. Tapi kadang suka yang baik, kadang suka yang buruk, kadang buat baik, kadang buat jahat. Perlu dimuhasabah dan diislah, diperbaiki diri. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Perlu kepada mujahadah, kesungguhan dan usaha untuk kita berusaha mengosongkan diri kita daripada perkara yang buruk dan menghias diri kita dengan perkara yang baik. Saya rasa sekadar itu yang boleh saya sampaikan. Saya tengok jam, cukup sejam, tak bagi lebih. Boleh kesian kat tuan-tuan. Tuan-tuan pun lapang, saya pun lapang juga. Jadi sekadar itu tazkirah kuliah maghrib yang terlintas dalam pemikiran saya pada malam ini, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah umur panjang kita bertemu lagi. Terima kasih kepada seluruh yang hadir, termasuk penganjur program malam ini, termasuk Ustaz Aulia kita yang sudi memberikan ruang untuk saya mengisi kuliah maghrib di masjid tuan-tuan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن